Okey, diberi koordinat P sama dengan 1, 2, koordinat Q 4, 6. Jadi bila koordinat macam biasalah dia bagi kamu X, Y, XY. Okey, jadi kita isi dalam formula ni. Apa macam mana cara nak isi ni? 4 tolak 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 6 tolak 2 kuasa 6 2. tolak 2. Okey, dapat jawapan berapa ni? 5. 5 unit. Macam tu je. Jadi yang ni ulang kaji je. Pastikan kamu tahu. Jadi kalau kata titik tengah dia macam mana nak cari? Midpoint dia. 1 tambah 4 bagi 2. 1/4 bagi 2. Yang ni untuk koordinat X je. So, 2 tambah 6 bagi 2. 2/4 bagi 2. Dia dapat berapa tu? 5/2 dengan 6. 8/2 dapat berapa? 4. 4. Okey. Jadi ni tak apa lah nak tinggal dalam perpuluhan tak apa, pecahan pun tak apa. Kalau perpuluhan tu tak comel kita tinggal pecahan. Macam tu lah. Okey. Dah clear dah cover dah ni. Okey, yang ni kamu jelas nah. Okey. Jadi untuk kelas pertama ni dia terus sambung daripada situ pembahagi tembereng garis. Jadi tadi kalau midpoint tadi dia akan bahagikan garis tu pada dua bahagian yang sama besar kan. Jadi yang tu kita panggil dia sebagai titik tengah tadi, pembahagi. Jadi sama konsep dia, midpoint ni pun pembahagi kamu punya tembereng garis juga. Bahagi kepada bahagian yang sama besar. Boleh. Jadi kalau kata kita nyatakan dalam bentuk ratio, berapakah ratio jarak kata sini PQR, PQ kepada QR kalau kata kita bahagi sama besar. Apa ratio dia? 1. Jadi kalau PQ nisbah QR 1 nisbah 1. Maknanya sama besar. Nah, okay, jadi bila kita cakap pasal pembahagi ni, tak semestinya kita punya bahagian tu sama besar. Nampak tak gambar ni? Jadi kat sini gambar dia bahagikan kamu punya tembereng garis tu pada dua bahagian dalam ratio M dengan N. Nampak tak? Jadi AP nisbah PB berapa tu? Apa dibagi tu? M nisbah N. Jadi maknanya siapa yang selalunya macam ni lah, siapa yang datang dulu tu kita akan sebut sebagai M. Siapa yang datang kemudian tu kita akan sebut sebagai N. Jadi yang ni pembahagi tembereng juga tapi dia bahagi kepada nisbah yang ditetapkan. Boleh? Jadi dia ada nisbah dia. Kalau tadi nisbah dia 1-1 sebab dia titik tengah. Sekarang ni AP kepada PB ni dia tak bahagi kepada betul-betul kepada dua bahagian tepat lah. Dia bahagi kepada ratio M dan N. Jadi dia boleh suruh kamu cari nilai M dan N tu ataupun dia suruh kamu cari apakah titik P ni. Maknanya kalau dia dibahagikan kepada ratio yang dinyatakan, apa koordinat sini? Boleh? Faham macam tu lah. Jadi kalau kata kita nak cari titik yang membahagi, formula dia lebih kurang macam formula tadi. Maknanya sama dengan formula M kamu tadi. Midpoint kamu mesti berterangkan kat sini. Okay. Jadi kalau kata kita ada garis, jadi bahagi kepada dua bahagian yang tak sama besar. Jadi PQR. Okay. Jadi katakan ratio pertama ni kita panggil M, yang ni N. Jadi yang ni kita ada koordinat M. Jadi kata diberi kita koordinat ni dan dibagi kamu ratio M dan N. Jadi kata yang ni X1, Y1 kamu. Yang ni akan jadi X2, Y2. Jadi kalau ikut formula midpoint kamu tadi, kita akan tambahkan X1 dengan X2 kan? Bahagi dengan 2. Betul? Macam tu kan? Jadi sekarang ni kita tak boleh bahagi dia dengan 2 sebab dia ratio dia berbeza kan? Jadi macam mana jadi formula dia? Kamu tengoklah macam mana cikgu buat. Jadi kalau M ni, kita akan darabkan dia dengan koordinat kita yang R ni, ratio dia. Sebab nanti, macam mana nak kata, nanti baru kita boleh dapat titik ni. Okay. Jadi yang N ni, semua koordinat yang P ni akan didarabkan dengan ratio N. Jadi kalau kita nak cari kita punya pembagi tembereng tu, formula dia akan jadi macam ni. Jadi kata kita nak cari titik Q ni nah. Titik Q adalah sama dengan X1 darab dengan N.
X2 darab dengan M, maknanya dia masih lagi X1 dengan X2. Jadi kita nak cari koordinat X dengan Y. Jadi mana tadi? M X2 campur N X1. Jadi bawah dia kita bukan bahagi 2, tapi kita bahagi dengan hasil tambah M dan N. Ya? Macam tu. Jadi ini formula untuk cari koordinat X kamu. Lepas tu kalau nak cari koordinat Y kamu, kita buat benda yang sama. Maknanya kita akan tambah lepas tu bahagi dengan ratio dia juga. Jadi kalau kita punya koordinat Y2 ni akan didarabkan dengan M. Kita punya koordinat Y1 ni akan darab dengan N. Jadi dia akan jadi M Y2 campur N Y1 per dengan M campur N. Boleh tak? Jadi ini formula dia. Jadi, kalau kata dia bahagi kepada satu nisbah, kita akan guna formula yang mirip dengan formula titik tengah tadi. Maknanya tambah dua koordinat bahagi dengan something kan. Tapi kita kena ambil kira yang ratio dia. Jadi sebab tu kita kena darab dulu dengan ratio dia. Jadi yang titik pertama ni akan didarabkan dengan ratio kita yang kedua. Titik yang kedua ni akan didarabkan dengan ratio kita yang pertama. Baru kita boleh dapat koordinat XY. Okey, jadi yang ni formula dia. Jadi sebab formula ni kita boleh guna arrow ni untuk ingat, jadi dia tak susah. Jadi bila kata kita dapat soalan yang ni, kamu lukis arrow ni dulu. Lepas tu kamu ingat formula dia macam formula midpoint. Cuma dia berbeza sikit. Boleh? Jadi kita dapatlah formula yang rupa begini. Jadi yang ni kita panggil dia pembahagian tembereng garis lah. Okay, kepada satu nisbah. Ini formula dia. Jadi kamu salin dulu formula yang dalam bentuk ni. Lagi cikgu akan bagi kamu soalan. Pembahagian tembereng. Tembereng ni bila garis ni bengkok sikit kan. Bukanlah dia bengkok. Dia bengkok lah. Dia tak lurus betul-betul pada pasti X atau Y kan. Jadi kita panggil dia tembereng. Pembahagian tembereng garis. Pada nisbah M dan N. M dan N. Okay. Kamu tengok buku teks kamu. Kita buat soalan satu lah. Sekejap kita tengok buku teks kamu. Dah, okay. Alright. Mana soalan dia? Cikgu bagi kamu soalan satu lah. Diberi, masih betul lah. Tak nak lah, masih tulis. Diberi P negatif 2, 5, Q dan R 7, 2 adalah segaris. Supaya PQ nisbah QR ialah 1 nisbah 2. Cari koordinat Q. Ini contoh soalan. Okay, macam mana kita nak start soalan ni? First kita buat apa dulu? Lukis garis ni. Kita lukis garis dulu. Jadi dia kata PQR kan, jadi kita ikut susunan tu lah. Jadi selalunya bila dia bagi kita alfabet tu, dia akan ikut susunan alfabet tu lah. KM all. Di sini P. Lepas tu, ni tak tahu dia duduk mana kan, bubuh Okay, ni R. Jadi yang ni koordinat 7, 2. Yang ni negatif 2, 5. Ini yang kamu nak cari tu dia XY. Okay, macam mana nak isi ratio 1, 2 tu? Siapa yang M, siapa yang N? PQ M. Betul. Jadi yang ni M dulu, lepas tu N. Lepas tu kita dah tahu nilai dia kan? Maknanya M kamu 1, N kamu 2. Maknanya 2 ni akan darab dengan koordinat mana? P. P. Okay, jadi kamu buat arrow macam ni. Lepas tu
Satu ni akan darat dengan koordinat mana? N. R. Okey. Jadi satu darat R, dua akan darat dengan P. Okey, mari kita cari titik Q. Cuba kamu masukkan. Mana satu dulu? X dulu. Apa koordinat X dia? Cepat X1 campur X2. Tapi kena darat dengan MN ni. Jadi macam mana jadi? Macam nak masukkan? 1 darat 7. 1 darat 7 campur 2 darat negatif 2. 2 darat negatif 2. Kalau dia ada negatif, tulis je dalam kurungan. Begitu tak payah nak cepat-cepat solve. Tingkat bawah dia apa? 1 campur 2. 1 campur 2. Okey, yang ni koordinat X kamu, koordinat Y kamu. 1 darab 2. 2 tambah 2 darab 5. 5. Per dengan 1 tambah 1 2. tambah 2. 1 tambah 2. Alright, cuba kira dapat berapa. Jadi kalau kita tulis 1, 2, 1, 2 ni senanglah kita ikut turutan MN ni nah. Berapa dapat tu? X dapat apa? 1. 1 betul. Y dia? Baik. 4. Ni jawapan dia. Faham lah? Jadi maksudnya bila kita lukis macam ni, automatik kita senang nak ingat. Boleh? Jadi mari kita tengok buku teks dia. Dah habis dah soalan ni. Okay. Kita tengok soalan buku teks. Mungkin kamu ada soalan aplikasi sikit dalam ni. Kalau kamu tak dapat tangkap, tanya cikgu. Jadi dia kata yang ni soalan pertama ni dia bagi kamu lakaran situasi lah. Diberi tembereng garis PQ pada suatu titik R terletak pada PQ. Maknanya dia kata ada titik R di antara PQ tu. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. Apa ni? Betul ya cikgu baca. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. Okey, jadi dia bagi kamu maklumat tu, kamu kena lukis garis dia macam mana nah. Yang ni dia dah garis dah untuk kamu. Jadi dia kata yang ni dia bagi 7/9, dia bagi macam tu kan. Jadi first kali kita akan lukis dulu PQ dengan satu titik R kat tengah ni kan. Sini kan. Dia R ni kita letak je dulu sebab kita tak tahu dia kedudukan dia kat mana kan. So dia kata titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dari P. Maksud dia tu. 7/9 daripada PQ daripada P. Maknanya berapa nak tulis kat sini ratio dia? PR 7. R tu 7, lepas tu RQ tu? RQ 2. 2. RQ 2, mesti tengok komputer tak? Betul. PR RQ. Kan? Jadi 7, 2 sebab 9 tu jadi apa? 9 tu total kan. Jadi dia bagi macam tu. Jadi faham lah lah. Jadi kita daripada maklumat dia bagi, dia boleh bagi dalam bentuk pecahan. Okay. Jadi kalau dia kata dalam bentuk macam ni, kamu kena baca elok-elok dia cakap daripada titik mana lah, supaya kamu tahu dia tengah cakap daripada mana sampai ke mana. Okay. Jadi dia kata lakar situasi menggunakan tembereng garis. Adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Terangkan. Titik R hampir dengan siapa? Q. Titik R hampir dengan Q lagi kan sebab ratio dia lebih pendek kan. Dengan menggunakan maklumat diberi, tentukan nisbah berikut. Apakah nisbah PR kepada PQ? 7/9. 7/9, total dia 9. Kalau RQ kepada PR? 2/7. 2/7. Jadi siapa dia sebut dulu tu, yang tu lah M kita lah, dia duduk depan. Okay, PR nisbah RQ. 7 nisbah 2. Okey. Seterusnya huraikan perkaitan antara kedudukan titik R pada tembereng garis PQ dengan nisbahnya. Mari kita tengok ayat dia tulis macam mana. Ini cara dia kalau dia suruh kamu hurai perkaitan titik R, titik yang duduk atas line PQ tu, titik R membahagikan tembereng garis PQ dengan nisbah 7/2. Senang kan lah? Kalau dia suruh hurai
Kita tulis macam ni. Kita tulis titik apa yang bahagikan kita punya tembereng garis tu dan kita nyatakan nisbah dia. Okey. Okey, Meh kita bahagikan tugas kat sini. Ni nombor 1 ni semua dah masuk ke? Ada 10 orang. Kita tengok siapa ada. Okey, nombor 1 cikgu bagi kat Aisyah. Jika titik S berada di tembereng garis AB, banyak tak soalan ni? Sikit je. Okey, lepas tu cikgu bagi B ni kat Huda. Okey, nombor 2, cikgu ikut susunan kelas kamu ni lah. Okey, lepas tu nombor 2 ni cari MA ni, cikgu bagi kat Nadia. Lepas tu hurai, cikgu bagi kat Umairah. Lepas tu siapa bawa Umairah? Nurin. Okey, sini untuk Nurin. Okey. Mari kita tengok soalan ni. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu tembereng garis AB yang dibahagikan pada 12 bahagian yang sama. P, Q dan R adalah titik pembahagi dalam tembereng garis tersebut. Ni yang ni kamu nampak di bubuh apa panggilnya? Macam skala lah, betul? Sikit kat sini kan. Dia tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbahnya. Dia suruh kamu tentukan kedudukan tiap-tiap titik. Macam mana tu? Aisyah, macam mana nak dapat jawapan tu? Kita ikut singkatan yang dibagi tu. Kita akan ikut singkatan dibagi kan. Jadi maknanya kita nak tentukan koordinat kan, kedudukan kan. Jadi P, Q dengan R tu. Oh ya. Dia nak apa ya? Yang ni soalan 7.1. Okey, cikgu tahu. Jadi katakan tiap-tiap satu PQR ni membahagi garis AB ni. Jadi kamu bagi kamu macam kita huraikan. Kalau titik P ni dia bagi nisbah AB ni kepada apa? Cuba baca, cuba huraikan dia punya. Kalau P ni membahagi, Q ni tak ada kat sini lagi. Jadi APB, macam mana ratio APB? APPB ke cikgu? Maksudnya APPB. Dia masukkan kat sini, dia bagi kamu line-line ni kan supaya kamu boleh tentukan kalau kata garis AB ni, lepas tu kita ada titik P yang bahagikan dia, apa ratio antara APPB ni? APPB 4 nisbah 8. Kita boleh kecilkan sikit tak 4 dengan 8 tu? Boleh, 1 nisbah 2. Okey, jadi 4, 8 sebab kita ikut dia punya singkatan kan. Lepas tu kita kecilkan 1, 2, jadi huraikan hubungan ni. Titik P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 1 nisbah 2. Okey, betul. Jadi kalau kata Q pula macam mana? AQQB lah kan cikgu? PQQB. Tak. AQQB pasal daripada AB juga. Bukan titik P ni. AB ni kita punya tu garis. Jadi sekarang ni kita punya A dengan Q dengan B pula. Faham tak? Yang tu yang dia nak. AQQB. Dia apa nisbah AQQB tu? 6 nisbah 6. Jadi maksudnya kalau kecil 1 nisbah 1. Okey, 1 nisbah 1. Macam nak uraikan dalam ayat? Titik Q membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 1 nisbah 1. Okey, betul. Last ke di titik R. Maknanya AR, RB. AR, RB. 11 nisbah 1. Betul. Jadi AR, RB tu 11 nisbah 1. Yang ni tak boleh kecilkan dah kan? Okay. Jadi macam mana ayat dia? Titik R membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 11 nisbah 1. Okey, betul. Okey, B pula udah. Jika titik S berada pada tembereng garis AB pada nisbah 5 nisbah 7, tanda dan labelkan kedudukan S. Oh, yang ni kena tanda. Kat mana dia duduk? Kat singkatan yang keberapa?
Antara P dengan Q. Dia duduk di antara Data yang kelima. yang ni Okay, S. Jadi dia kata 5, maksudnya belah sini kena ada 5 lah. 1, 2, 3, 5. Kamu kira macam mana ni? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu kah? Lompat lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu belah sini kena ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, betul lah. Tanda dah label kan? Tu suruh buat, dia suruh bubuk S. Okay, soalan nombor 2 pula. Nadia lain okey? Okey. Okey. Ajah di bawah menunjukkan titik P yang membahagi seutas tali AB dengan nisbah M nisbah N. Diberi AP ni 10 cm dan AB ni 35. Jadi cari nilai M dan N, berapa nilai M dan N kamu tu? 10 ni 35. Oh, Tambah jap. ni. Sorry. Yang ni 10 AP kan, 35 ni AB, maknanya keseluruhan. Maknanya PB ni berapa? Oh, 35 tolak 10. 10. Dia dapat berapa? 25. Okey, jadi apa nisbah M dan N kamu ni? Disuruh cari nilai M dan N. Apa nilai M? Apa ni? Sekarang ni AP ni 10, PB 35. Berapa M kamu tu? Cepat. Dia dah bagi dah panjang. Jadi sebenarnya kamu dah tahu dah ratio dia. Tapi kita kena permudahkan sikit. Boleh? Jadi M ni berapa? Kalau ikutkan yang dia bagi ni. Apa ratio dia kalau kita pakai nombor asal ni? Apa ratio AP kepada PB? AP 10. 10, lepas tu PB? B 25. Okey, jadi yang ni macam atas tadi yang Aisyah dengan Huda buat tu, kita boleh buat apa? Kita boleh pemudah. Boleh? Jadi kita pemudah sikit 10, 25 tu nak jadi apa? Yang 10 tu 2. Lepas tu yang 25 tu 5. Okey, betul. Jadi nilai kamu punya MN siapa? M 2 ke 5? M 2. N 5. 5. Okey, betul. Umairah okey. Mat. Huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbah ya, macam ayat yang Aisyah bagi tu. Macam mana? Titik P membahagi tembereng garis. Nisbah AB lah. Tembereng garis AB dengan nisbah 2, nisbah 5. Betul. Okay, sebab yang ni dia bagi kamu tali, kamu boleh juga kata P membahagi tali AB dengan nisbah 2, nisbah 5. Boleh? Okey, C. Nurin. Jika tali itu diletakkan di atas spaksi X pada satah kates dengan keadaan A ialah asalan dan B adalah 21 kosong, tentukan titik P. Ini dia dah bagi kamu dia punya koordinat. Jadi A tu asalan, maknanya apa koordinat A? 0. 0. Lepas tu kita ada P kita dan kita ada kita punya titik B tu 21 kosong. Jadi yang ni ratio dia 2 nisbah 5. Okay, cuba kamu tulis dulu. 2 ni akan darab dengan siapa? 2 tu akan darab dengan B. Okay, 5 akan darab dengan? Darab dengan A. Okay, cuba kamu isi dalam formula dia. Apa koordinat X dia? 2 darab 21. 2 darab 21. Campur 5 darab 0. Campur 5 darab 0 ini kalau tak tulis pun tak apalah. Per dengan? Per dengan 7. 7. Lepas tu Y dia? Y dia 2 kali 0. 2 kali 0. 5 kali?
5 kali kosong. 5 kali kosong. Ni titik Y dia pun akan jadi kosong kan betul? 7 sebab semua duduk dalam satu line. Okay, jadi berapa kiraan nilai X ni? Enam. 6 lah. Jadi 21 darab 2 bahagi 7 dapat 6. Okey betul. Jadi yang ni koordinat titik P. Boleh lah? Boleh ingat ah? Okey. Okey seterusnya. Jadi yang ni diterbitkan formula tu ditunjuk kamu macam mana dapat. Nanti kamu kaji dia datang daripada kecurunan garis lari tu. Okey, jadi kita kalau kita lukis kan kita boleh lukis triangle macam ni. Jadi kita punya koordinat tadi ada X1 dengan X2, Y1 dengan Y2 kan. Jadi dia buat CD over DE, CD over DE adalah sama dengan AP over PB. Mana AP? AP over PB. Sebab dia pakai kecurunan lah. Okey. Jadi lepas tu dia dapat formula. Nanti kamu tengok balik ni. Okey. Lepas tu yang ni pun sama juga dia nak terbitkan ke formula Y pula. Tadi dia buat yang X. Okey. Lepas tu dia buat yang Y. Last sekali dia dapat formula yang tadi kita tulis tu. Jadi PSY kita sama dengan X1 campur MS2 ni. Nah, okey. Jadi yang ni formula kamu tadi. Yang ni dia kata apa jadi bila M sama dengan N. Dia bila M sama dengan N maknanya dia bahagi 2 lah. Yang ni kita dapat midpoint kan. Jadi yang ni proof dia lah. Formula tu dapat formula midpoint kalau kita tukarkan M dengan N tu jadi sama. Okay, ini formula midpoint kamu tadi. Ni dia bagi kamu dalam tu kotak hijau ni kamu formula distance. Okay. Okay, mari kita tengok soalan yang ni. Yang ni contoh dia bagi. Okay, koordinat titik A dan B masing-masing ialah -5, -2 dan 5, 8. Jika titik P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3, nisbah 2, cari koordinat P. Jadi yang ni soalan macam biasa kan? Jadi kita lukiskan garis dia. Jadi yang ni cikgu nak Syafiqah. Syafiqah tolong cikgu selesaikan soalan A ni. Mana Syafiqah? Ada ke dia? Siapa nama Dream tu? Ni siapa? Dream tu LTX tu. Siapa tu? Tak tahu cikgu. Ni lah Izzah tolong cikgu. Ya cikgu. Meh kamu tolong selesaikan yang A ni. Dia kata koordinat AB adalah 5, -5. -5, -2. Lepas tu B tu 5, 8. Lepas tu kita ada titik P. Okay. Lepas tu dia kata dia dah bagi dah ratio P membahagi garis AB kepada 3 nisbah 2. Kat mana 3, kat mana 2? Okay. Kat mana 3, kat mana 2? M kamu 3 kan maknanya daripada mana? A ke P ke P ke B? A ke P. Okay, yang ni 3. Jadi yang ni 2. Jadi 3 ni akan darab dengan siapa? Darab dengan 5. 3 akan didarabkan dengan titik B. 2 akan darab dengan? Titik A. Okay, cuba bagi tahu cikgu koordinat X ni apa dia kita kena isi? 3 darab 5. 3 darab 5. Campur? 3 darab -5. Apa? 3 darab 5.
2 darab dengan negatif 5 bahagi dengan Bagi dengan 5. 5. Okey, Y. Y 3 darab ni 3 darab 8. Campur. 2 darab 2. Bahagi dengan 5. Bagi dengan 5. Okey, berapa kirakan berapa dapat ni? Berapa koordinat SY ni? Belah 4 ke? Yang X ya. Kira balik tu jawapan dia patutnya dapat 1. Satu-satu. Dapat. Kira sebab apa? Okey. Yang Y dapat apa? Yang Y 4. Yang Y 4, betul tak? Okey, betul 4. Jadi koordinat dia apa? 1, 4. 1, 4. Jadi koordinat P ni 1, 4. Okey, lepas tu Safuatul boleh? Titik A, P dan B terletak pada satu garis lurus. Diberi P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3 nisbah 1. Dan M ialah titik tengah bagi AB. Cari koordinat B dan koordinat M. Faham tak soalan dia? Faham? Okey, jadi first kali kita nak set koordinat B dulu. Jadi dia kata kat sini, macam mana? Kena buat garis. Kita buat garis dulu. Jadi dia kata titik A, P, B terletak pada satu garis lurus kan? Jadi maksudnya kita punya garis tu A, dia kata kita baca diberi P bagi tembereng garis AB. Maknanya kita punya tembereng tu A dengan B. Di sini koordinat A kamu, sini B. Ni B kita tahu tak koordinat dia lagi? Belum. Belum. Jadi kita bubuh dia sebagai X dengan Y. Lepas tu A kita tahu negatif 7, 3. Jadi sekarang ni yang kita tahu tu adalah titik pembahagi tu. Boleh titik P. Okay, jadi P kita tahu. 5 dengan negatif 3. Okay, ratio dia berapa tadi? 3 nisbah 1. 3 tu ratio yang mana satu? A ke P. A ke B. A. Ke B. Lepas tu 1. Alright, jadi kita masuk formula macam sebelum ni. Cuma sekarang ni kita tahu jawapan dia kan? Siapa tu boleh? Jadi 3 ni akan darab dengan siapa? 3 darab 5. 3 darab dengan titik X. ni. B. Titik B. 1 akan darab dengan titik A. Okey, kita masukkan dalam formula. Kalau kita tak tahu nilai tu kita akan tulis sebagai SY lah. Jadi nak cari koordinat X dulu. Koordinat X kita tahu jawapan dia 5 kan. Okey, cuba masuk dalam formula. 3 darab apa? 3 darab X. 3 darab X. Campur. 7. 1 darab negatif 7. Okey, per dengan? Per dengan 4. Alright, yang Y pula. Jadi Y pun kita tahu jawapan Y ni negatif 3. Jadi masukkan dalam formula. 3 darab Y Ya. tambah 1 darab 3. 1 darab 3. Per dengan? 4. Okay, jadi macam mana kita nak selesai ni? Buat assessment kan? Jadi yang ni kita akan samakan dengan apa? Yang X tu ke?
Yang koordinat X tu kita akan samakan dengan 5 sebab P ni titik pembahagi dia kan. Jadi 3X tolak 7 per 4 adalah sama dengan 5. 5. Okey, cuba siapa tu cari apa nilai X ni dapat apa? X dapat apa? Okey. 4 tu kita akan pindahkan daripada bahagi dia jadi darab. Lepas tu kamu pindahkan 7 tu. Daripada tolak dia jadi Tambah. dia akan jadi tambah. Last sekali 3X jadi kita akan pindah 3 tu. Dia akan bahagi 3. Jadi berapa Jadi 9. 9. Okey betul. Jadi X dapat okey, cuba kira Y pula. Y ni akan sama dengan negatif 3 kan? Cuba siapa tu selesaikan. Kita dapat Y apa? dapat negatif 5. Okey betul. Jadi apakah koordinat untuk B? 9 negatif 5. Okey betul lah. Alright. M kita minta orang lain pula. Siapa yang belum kena lagi? Fakihah boleh Fakihah? Macam mana nak jawab koordinat M tu? M tu titik tengah sekarang. Macam mana kita nak cari nilai koordinat M tu? Jadi maklumat apa kita dah ada sekarang? A, B. Kita dah ada A, P dengan B, kita ada 3 kan? Tapi sekarang ni kita abaikan titik P ni dulu sebab sekarang ni kita nak tengok ratio dia dengan M kan? Jadi kita buat line AB kita. A kita negatif 7, 3. Lepas tu B kita sekarang yang tadi Safatul bagi tu sama dengan 9 negatif 5. M duduk kat mana? Tengah-tengah. Okay, M duduk tengah. Jadi macam mana nak cari titik tengah? Apa formula dia? M sama dengan X1 tambah X2 per 2. Per 2. Y2 tambah Y1 per 2. Okay, cuba masukkan koordinat dia. Yang X1 campur X2 apa? X1 negatif 7. 7 campur 9. 9 per 2. Okay, dapat apa ni koordinat X? Dapat 1. Okay, jadi koordinat Y dia apa campur apa? Negatif 5 tambah 3 per 2. Okay, dapat apa ni? Negatif 1. Negatif 1. Jadi apa koordinat M? 1 negatif 1. Okey, betul. Faham Lana? Okay. Jadi yang ni satu lagi contoh soalan macam yang Safatul buat tu. Ada siapa nak tanya soalan tak? Faham ah? Okey. Jadi kalau kata dia bagi titik pembahagi, dia boleh suruh cari titik awal tu nah. Maknanya pada garis AB tu dia boleh suruh cari sama ada A atau B. Okey, jadi maknanya daripada formula tu kita boleh cari orang-orang lain juga. Macam biasalah. Okey. Jadi yang ni last kali contoh. Satu lagi bentuk soalan, dia dah bahagi semua titik. Tapi kita kena cari dia punya nilai M dan N balik. Nah? Jadi siapa nak tolong cikgu yang ni? Cikgu cari seorang. Rasa semua dah kena tak kecuali Syahira ada? Syahira? Syahira tak bunyi pula. Dia ada masalah wifi cikgu. Okey. Syafika ada masalah wifi juga? Nak ya?
Umairah lah. Umairah tolong cikgu balik. Mana cikgu? Umairah. Mari kita tolong cikgu jawab soalan contoh 3 ni. Boleh? Okey. Mari kita tengok. Cari nisbah. Okey. Cari nisbah AP kepada PB dengan keadaan titik P. Tu bunyi apa Umairah? Tadi tak ada bunyi pun. Kipas Bunyi ke? Bunyi. Ada bunyi kuat. Cuba kamu cabut tak kamu punya mic. Aku rasa mic kamu bising. Boleh? Nara? Ya. Dengar suara cikgu. Okey. Okey, dah tak bising dah. Okey. Cari nisbah AP kepada PB kan. Dia kata dengan keadaan titik P membahagi temberan garis menyambung A dan titik B. Dia yang disuruh cari tu apa dia? P ke? Ni. Apa dia suruh cari ni? Dia suruh cari nisbah kan? Maksudnya nisbah kita nak cari apa? Huruf apa tu? M dan N. M dan N gitu. Okey. Jadi dia kata APPB tu. Jadi siapa dia sebut dulu tu M lah. Siapa dia sebut kemudian tu N lah. Jadi garis kita ada titik apa? Yang kat ujung ni kita akan buat titik apa dulu? A. A. Okey. A negatif 2, 1. Lepas tu kita ada ujung belah kanan ni titik apa? B. B. Okey. 2, 5. Lepas tu kita bubuh kita punya pembahagi tu. Siapa kita punya pembahagi tembereng tu? P. P. Okey. P negatif 1, 2. Okey. Sekarang ni kita nak isi ratio. Dia berapa ratio AP kepada PB ni kita tak tahu kan? Jadi kita bubuh dia sebagai M dan N. Jadi M akan darab dengan siapa? B. B. N akan darab dengan A. A. Okey. Mari kita masukkan untuk koordinat X dia. Cuba Mara sebut apa darab apa? M darab 2. M darab 2 dapat 2M. Campur Negatif 2N. negatif 2N. Cikgu dah buat tambah dah. Okey. Per dengan Dengan M darab M. M campur N. N tambah M. M tambah N. Sama dengan apa ni? Apa jawapan dia? Yang ni dia dah bagi koordinat pembahagi tu. Jadi apa jawapan dia ni? Apa jawapan koordinat X tu? Yang ni koordinat X titik mana? Titik AP. P. P. Titik P. Jadi berapa nilai dia? Berapa koordinat X ni? Sama dengan apa? Cikgu. Dia ni pembahagi kepada garis AB ni. Jadi kalau kita guna formula ni, kita akan dapat koordinat P ni lah. Faham tak? Jadi jawapan ni apa? Negatif? Negatif 1 tu. Ya. Okey, sekarang ni kita nak dapat ratio. Jadi kalau kita nak ratio last sekali, kita kena kira sampai M dan N duduk kat belah kiri, nombor-nombor duduk kat belah kanan. Boleh tak? Jadi cikgu nak pindahkan nombor ni dengan Umairah. Umairah cakap first kali kita kena buat apa? Bawah tu. Bawah dulu. Bawah pindah pergi belah kanan. Apa jadi kat M campur N ni bila darab dengan negatif 1? Negatif M tolak N. Negatif M tolak N. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat apa? M dengan N dengan N. Alright, jadi 2M tolak dengan tolak bila pindah pergi belah kiri jadi apa? Tambah. Okey. Lepas tu katakan kita pindah N ni kat belah kanan, dia jadi apa? Tambah. Dia akan jadi tambah. Tolak N tambah 2N. Okey, jadi dapat apa ni? 3M 3M sama dengan N. N. Okey, jadi macam mana nak baca ratio ni? Saya nak tukar jadi ratio nisbah.
3N. Yang ni ada satu lah ni, ada satu. Kita buat satu sini senang. Jadi kita akan kumpulkan M dengan N tu kat belah kiri. Nombor kita akan kumpul belah kanan. Jadi kalau kita nak ratio M terhadap N, kita kena letak M ke atas, N kat bawah. Boleh? Jadi M per N sama dengan apa? Cikgu pindahkan N ni sebab dia darab 1, maknanya dia jadi M per N. Jadi nisbah belah sini jadi apa? 1 per 3. Okey, jadi kalau kita tulis macam ni, berapa ratio M terhadap N? 1/3. 1/3 lah. Habis dah? Dapat dah jawapan dia? Nah, dapat. Dapat dah, betul lah. Jadi AP kepada PB ni 1/3. Ni untuk soalan macam ni, kita boleh buat X saja atau Y saja, tak payah buat dua-dua. Kalau kata kita buat Y pun kita akan dapat jawapan yang sama. Nah. Jadi kita akan susun je sampai kita dapat dalam bentuk yang kita boleh ambil sebagai ratio. Nah, last kali kita tulis ratio dia. Boleh Mairah? Boleh. Boleh, okey. Okay, jadi cikgu rasa tak tengok banyak mana lagi kerja kita kena buat. Sikit lagi nah. Tinggal latihan intensif kan. Jadi kita habiskan soalan ni. Cikgu buat dengan kamu latihan 7.2 ni tak? Nanti ke macam mana? Cik. ke soalan bawah ni? Mana satu kamu nak buat sebagai homework? Yang ni senang kot kan? Ini latihan tambahan. Cikgu bagi ni sebagai homework boleh? Kita buat yang menyelesaikan masalah. Sama-sama nah. Boleh cikgu. Boleh nah. Ini homework. Kamu cuba buat lah sebab kalau kata kita buat latihan baru kita ingat kan. Jadi kamu buat 2-3 kali insya-Allah kamu boleh ingat formula dia. Jadi dia semua benda yang kita dah bagi sebagai contoh kat atas tu. Jadi kita nak selesaikan masalah melibatkan pembahagi tembereng garis. Soalan dia samalah, cuma mungkin dia bagi kamu ayat yang panjang-panjang sikit kan. Mari kita jawab soalan contoh 4 ni. Seekor labah-labah berada pada kedudukan E -7, -5 pada selai kertas graf. Bagus dia kan. Dan menuju ke arah titik G 13.5 di sepanjang suatu garis lurus dengan halaju sekata. Halaju malar. Labah-labah itu berada di titik P selepas 18 saat perjalanannya dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Tentukan koordinat titik P, lepas tu nisbah EQ kepada QG apabila labah-labah itu berada di titik Q 11.4 di atas garis lurus tu. First sekali kita nak kena gambarkan apa benda yang dia tengah cakap ni kan. Jadi dia start dengan labah-labah tu kat kedudukan E kan. Kita label dulu. Di soalan menyelesaikan masalah ni mesti kamu kena visualize sikit. So menuju ke satu titik G. Ini titik G 13.5. Okey, titik G ni titik kat ujung ke? Betul, titik kat ujung kan? Jadi kita buang, kita letak dekat ujung sekali. Maknanya yang itu final destination tu lah. Okey, yang ni titik G kamu 13.5 dengan halaju sekata. Halaju sekata tu haju malar. Cikgu rasa yang ni kamu kena masuk formula halaju juga ke? Labah-labah itu berada di titik P selepas 18 saat. Maknanya daripada E dia pergi ke titik P kan. Yang ni ambil masa 18 saat. Lepas tu dan dia tiba di titik G dalam masa 1 minit. Maksudnya daripada titik E ke G ni 1 minit. Okey, jadi yang titik P ni kita tak tahu kan dia membahagikan kan. Okey, tentukan koordinat titik P. Jadi yang ni 18 saat, jumlah semua 1 minit. Jadi kat sini berapa? 42. Okey, betul. Jadi kalau dia bagi saat, dia nak cari titik P, kita boleh guna tak yang ni sebagai ratio 18 dengan 42 ni? Boleh tak? Boleh. Boleh, cikgu rasa boleh kan sebab dia gerak dengan halaju malar kan. Jadi patutnya halaju dia daripada titik E ke P ni sama je dengan P ke G ni. Jadi cikgu rasa kita boleh terus guna 18 dengan 42 tu sebagai kita punya ratio, tapi kita pemudahkan dulu. Jadi macam mana nak pemudahkan 18 dengan 42 tu? Bahagi dengan
bahagi dengan 6. 18 ni akan jadi berapa? 3. Ni bagi 6 jadi 3. 42? 7. 7. Dah. Jadi ini situasi dia. Ni kita nak cari titik P macam biasalah. Kita akan masuk dalam formula. Jadi 3 akan darab dengan G. 7 akan darab dengan E. Okey. Jadi mari kita check. Betul tak kita buat. Okey. Betul noh. Jadi kita ada line. Ini dia lukis betul-betul lah. Kan? Jadi kalau kita lukis, kita tak lubur partition, tak kisahlah kita punya line tu condong macam mana noh. Jadi 3 dengan 7. Lepas tu kita masuk dalam formula MN kita. Jadi kalau kita tulis macam ni, kita susah sikit nak nampak noh. Tak payah tulis lompat-lompat lah. Sebab arrow ni, kita tak nak confuse dengan arrow yang kita buat tu kan. Jadi arrow yang atas ni kamu tak payah salin lah. Kalau kata dalam exam, kamu tulis arrow yang mana kita nak guna je supaya nak guide mata kamu tu nak. Jadi yang ni koordinat X tu 13 kan. 13 akan darab dengan 3 campur dengan 7 darab dengan negatif 7. Lepas tu per dengan 10. Lepas tu koordinat Y dia pula 7 darab dengan negatif 5. 3 darab dengan 5 per dengan 3 campur 7. Jadi kita dapat jawapan negatif 1, negatif 2. Okey, lepas tu dia tanya kita nisbah EQ kepada QG apabila labah-labah itu berada di titik Q di atas garis lurus itu. Jadi yang ni kita dah tahu ratio dia kan. Jadi ratio dia Ustaz. Kita ada titik baru ya. Q tu titik lain kan? Betul? Tadi tak ada Q kan? Okey. Jadi kita ada titik E kita balik. Jadi E kita negatif 7, negatif 5. Lepas tu kita ada G kita tadi sama 13 dengan 5. Kita ada Q. Sekarang ni macam soalan atas tadi kan. Dia nak kita cari balik ratio M dan N tu. Jadi dia bagi kita jawapan 11 dengan 4. Jadi tadi macam mana kita nak solve soalan ni? Kita kena buat apa? 13 darab M tambah negatif 7 darab N bagi M tambah N. Betul. Jadi kita akan pakai M dengan N ni. Lepas tu kita akan tengok kita dapat ratio dia apa. Jadi 13 M campur dengan, tolak dengan 7N. 7N per dengan M campur N sama dengan 11. 5M. Sama dengan 11. Betul lah. Kita punya titik Q ni kan. Okey. Jadi yang ni kita akan pakai koordinat X saja pun cukup. Kita tak payah buat dua-dua tau. Sebab ratio Y dengan X akan jadi sama je lah. Ni kalau kita pakai ratio tu, kita tengok sama tak dia buat. Dia pakai Y. Nah kita pakai X. Jadi patutnya dapat 91. Mari kita try yang kita punya. Okey, jadi kita pindahkan Pilih dulu. mana-mana pun tak apa yang cikgu. Pilih mana-mana pun tak apa sebab koordinat dia mesti ikut nisbah yang sama kan. Y pun darab dengan M dengan N yang sama. Jadi M dengan N ni pindah darab dengan 11. Jadi apa? 11M tambah 11N. Campur 11N. Lepas tu kita akan kumpulkan M kat belah kiri, N kat belah kanan kan. Jadi 13M tolak 11. Yang belah kanan dah apa? 11N tambah 7N. Campur 7N. Okay, jadi kita kira ni 13 tolak 11 dapat berapa? 2. 2. Okay, 2M sama dengan 18N. 18N. Okay, jadi kita nak buat M per N. Jadi M per N sama dengan apa? 18/2. 18 per 2. Ini boleh simplify tak? Boleh. 9. 9 per 1. Tak? 9 per 1. Jadi M nisbah N sama dengan 9 nisbah 1. Jadi 9 nisbah 1 tu EQ kepada QG lah. Jadi last kali kita tulis EQ nisbah QG adalah sama dengan 9 nisbah 1. Sama lah? Okey. Sama. Jadi kamu jangan lupa tulis ni nah. Yang ni final answer dia. Sebab dia nak kamu bagi jawapan EQ kepada QG ni. Okey.
jawapan dia 9:1. Faham lah? Jadi kalau kita pakai koordinat Y, yang ni dia pakai Y kan. Kita akan dapat jawapan yang sama juga sebab dua-dua orang darab dengan ratio yang sama. Okay. Ni kita habiskan, kita akan jawab soalan. Kamu ada kelas ke lepas ni? Ada kelas ke? Tak. Tak habis dah? Ini lah. Okay, jadi kita boleh habiskan soalan ni lah. No? Ni meh kita bahagi soalan. Okay, cikgu bagi soalan nombor 1 ni. Kat siapa ya? Kat Fakihah lah. Fakihah nombor 1. Okay. Soalan nombor 2 ni. Cikgu bagi kat susah ke soalan ni? Cikgu tak tahu lah. Susah ke senang? Cikgu bagi kat Nurin. Cikgu bagi kat Nurin. Okay, soalan nombor 3. Ada apa soalan ni? Ada 3 dah. Soalan 3 ni cikgu bagi kat dia ada A dengan B. Jadi 1 cikgu bagi kat Nadia. 1 lagi cikgu bagi kat siapa lagi ada kat sini? Cikgu bagi kat Safwatul. Lena? Safwatul kat sini. Okay, mari tengok soalan yang first kali ni. Okay, Fakihah. Kau ready dah? Okay. Mari cikgu bacakan soalan untuk kamu. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan dua orang pemain bola sepak P dan Q. Koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing adalah 46 dan 40-45. Jadi dia bagi kamu koordinat. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q, tetapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus menuju pemain Q. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Jadi dia nak titik yang bahagi ni. Jadi katakan kita bubuh satu huruf lah. Kita nak bubuh huruf apa? Kata titik A kata kat sini. Bubuh je huruf apa. Okay, jadi SY. First sekali Fakihah, kamu kena nyatakan dia punya ratio ni. Apa ratio antara PA kepada AQ ni? AQ 1. AQ ni 1, PA? 2. Dia kata menendang bola. Jadi senang nak nampak sebab ini panjang ni pendek kan. Betul. Jadi semua sekali 3. 2/3 daripada bola jatuh 2/3 di sepanjang garis lurus menuju Q. Jadi 2/3 daripada total kan. Jadi semua sekali 3. Jadi ni 2 ni 1. Di soalan ni senang saja. Cuba Fakihah bagi masuk dalam formula. Dia titik tengah cikgu. Apa? Bila untuk titik tengah ke? Taklah. Dia ni dia dah bagi pada ratio 2:1. Kita kena guna formula pembahagi lah. Betul? Kalau kata dia duduk tengah-tengah, dia akan bahagi 2-2 ataupun 1-1. Sama besar dua-dua. Boleh? Okay. Okay, jadi masukkan dalam formula koordinat X dulu dapat apa? 2 darab 1. Kuat sikit tak dengar Fakihah. Putus suara kamu. Campur dengan 1 darab dengan 1 darab 4. okay, per dengan 3. okay, koordinat Y dia pula Koordinat Y dia 2 darab 45 tambah 1 darab 6 per 3. okay, per 3. Cuba kira dapat jawapan apa. X tu dapat 28. Y dapat 32. Okay, betul. Jadi koordinat dia 28, 32.
Jadi last kali kamu tulis. Jadi kalau dia tak bagi nama, bubuh je nama apa-apa lah, dia tak kisah. 28, 32. Okey, soalan nombor 2 pula untuk Nurin. Rajah di sebelah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua buah bandar A dan B pada suatu satah kates. Seorang jurutera ingin membina dua buah rumah rehat antara dua buah bandar itu dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jaraknya. Tentukan koordinat kedua-dua buah rumah rehat itu. Macam mana? Maksudnya cikgu ada 2 titik kan dekat tengah antara A dengan B tu. Ada 2 titik sebab tu dia suruh cari 2 titik. Kat mana kita nak buat? Dua-dua tu sama. Jadi ni AB. Letak titik pertama dia P. Boleh letak P. Lepas tu lagi satu letak Q. Okay, ni PXY, QXY kan? Q. Jadi macam mana kita nak cek ratio dia ni? Dia membahagi. A ke P, AP adalah 1, PB adalah 2. 1, 2. Lepas tu yang Q pula AQ 2, QB 1. Betul lah Zat. Cikgu baca balik. Cikgu pun lambat sikit kalau ayat-ayat tu. Ini dua buah rumah rehat di antara dua bandar itu dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jarak. Betul lah, ini satu lah maksudnya kan? Betul, jadi AP kamu 1, PB kamu 2. Jadi kamu akan cari dulu titik AP, PB ni. Okay, mari kita start dulu AP, PB. PB, kamu nak cari titik. Yang ni ratio dia 1:2. Nampak ke kena nak lukis garis lain tak? Susah tak garis ni? Nampak je. Memang cikgu tulis lain sebab dia bertindan nanti kamu tak nampak siapa kena darat dengan siapa Jadi ni B 52. Lepas tu P kita. Yang ni 1, yang ni 2. Okey, 1 akan darat dengan? 1 darat dengan B, 2 darat dengan A. Okey, bagi tahu cikgu koordinat S ni. 1 kali 5. 1 kali 5. 2 kali negatif 4. Tambah 2 kali negatif 4. Bahagi 3. Bahagi 3. Y dia? Y dia 1 kali 2. 1 kali 2. Campur 2 kali 5. 2 kali 5. Bahagi 3. Bahagi 3. Berapa dapat koordinat untuk P? Negatif 1. 3. 4. 4. 4. Okey. Betul. Okey, yang satu lagi tu apa ratio dia? Contoh. 1. AQ 21 kan? Okey. B jadi yang ni 2 ni 1. Jadi 2 darat dengan B sama macam tadi. 1 darat dengan A. Isikan X dia apa? 2 kali 5. 2 kali 5. 1 kali negatif 4. 1 kali negatif 4. Campur 1 kali 4. 4 lah. Per dengan 3. Bahagi 3. Lepas tu Y dia? 2 kali 2. 2 kali 2. Campur 1 kali 5. 5. Penuh dah. Bahagi 3. Okey, apa jawapan koordinat untuk Q ni? Cikgu, yang X tu tambah 4 ke tolak 4? Oh yang ni. Negatif kan? Tolak. 2.
Tiga. Tiga. Okey, betul. 2 dengan 3. Ni 9 bagi 3 kan? Okey, betul lah. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan 2 ekor anak itik H dan K pada suatu satah kates. Diberi koordinat anak itik H ialah negatif 3, negatif 2. Jadi dia dah bubuh dah kat sini. Dan koordinat anak itik K adalah 6, 10. Kedua-dua anak itik itu berjalan ke arah satu sama lain dengan hal laju yang berbeza. Susah pula soalan ni. Okey. Dengan hal laju yang berbeza dan bertemu di satu titik L. Okey, taklah susah. Cikgu rasa kalau siapa laju lagi, hitam screen cikgu. Cikgu rasa cikgu centang banyak saat cikgu tutup dia. Menampakkan screen cikgu hitam. Allah. Sekejap. Buka semula. Okey. Nadia. Okey. Kat mana kita tadi? Kedua-dua anak itik berjalan ke arah satu sama lain dengan hal laju yang berbeza dan bertemu di titik L. Hal laju anak itik H adalah 2 kali ganda anak itik K. Boleh? Cari nisbah HL kepada LK. Ini untuk Nadia. Nadia mana? Ada? Ada. Ada. Macam mana kita nak cari nisbah HL kepada LK tu? Yang maklumat kita ada, satu itik ni jalan laju lagi daripada satu lagi. Jadi boleh tak Nadia beritahu apa jadi nisbah? Apa jadi kalau kita gerak 2 kali ganda daripada seorang lagi? Apa jadi dengan jarak kita? Tambah lagi. Jarak kita pun akan jadi 2 kali ganda, betul? Katakan Nadia gerak 2 kali ganda laju daripada Syafiqah. Bila Nadia dah gerak 4 meter, Syafiqah baru gerak 2 meter. Macam tu. Boleh? Jadi kalau anak itik ni, H ni dia gerak laju lagi daripada K. 2 kali ganda laju daripada K. Jadi apakah Nadia rasa nisbah dia antara HL dengan LK? Nanti dua-dua akan bertemu kat titik L di sini. Apa ratio? 2. HL ni kita akan dapat nisbah apa? 2. LK ni? 1. Betul lah. Jadi bila kata dia ni gerak laju dari dia ni akan cover 2 kali distance anak itik seorang lagi ni kan? Jadi pada garis lurus ni HL ni 2 nisbah dengan 1. Betul lah. Jadi macam tu je lah kita guna kita punya logik. B. Safatul okey? Okey. Jadi dia kata cari jarak anak itik K dari titik asalan apabila anak itik K itu bertemu dengan anak titik H. Jadi dia nak suruh kita cari jarak lepas tu. Boleh? Jadi first kali kita kena buat apa? Boleh nisbah dia cik. Kena kira nisbah tak? Jarak antara Ada. K dari titik asalan apabila anak itik K bertemu dengan anak itik H. Oh betul lah. Dia nak cari kat mana K tu berada bila dia dah bertemu kan, betul? Jadi kamu kena guna titik yang mana? Titik kita yang kita kena cari nisbah, betul? Siapa tu? Jadi first kali kita kena buat apa? Dia darab. Kita akan darabkan titik-titik K dengan H ni dengan
Ratio dia kan jadi 2 akan darab dengan 6. 2 akan darab dengan titik K ni. Lepas tu 1 akan darab dengan titik H kan. Okay. Jadi koordinat X kamu dapat apa? 2 darab 6. 6 campur dengan 1 darab negatif 3 per dengan per 3. per dengan 3. Okay, Y kamu? 2 darab 10 10 tambah 1 darab negatif 2 per 3. per 3. Alright. Jadi kira kan berapa Per kita tiga. dapat? Berapa dapat titik L tu? Yang X tu dapat 3. Okay, X dapat 3. Yang Y tu dapat 6. 6. Okay, lepas tu kita kena buat apa? Cari jarak antara anak itik K dari titik asalan apabila anak itik K bertemu dengan anak itik H. Jadi kita nak masuk dalam formula jarak, kita nak pakai titik mana? Titik H tu. Ya ke? Kita pakai titik H ke? Dia nak daripada asalan kan? Titik. Bukan. Cari jarak titik K dari titik asalnya. Maknanya daripada titik mana? Masa dia bertemu dengan itik H tu dia kat titik mana? Titik L. Titik L. Titik asal dia kat mana? Titik K. Okay, jadi kita nak masuk dalam formula kita L dengan K ni jadi formula dia cuba siapa tu bacakan, kita nak masuk koordinat dia macam mana. 6 6 X1 6 tolak 3. Betul, yang belakang ni Tambah 10 tolak 6. tolak 6. Kita cuba kira berapa dapat jarak dia ni. Tidak sih. Okay, tak apa. Last kali kamu punca kan? Dapat 5. Betul lah, jawapan dia 5 unit. Jadi bila dia suruh cari jarak, cikgu baca titik asalan. Rupanya dia kata titik asal. Okay. Ada cikgu pening. Okay, betul lah dia jawapan dia. Okay. Dia dah habis dah kita punya bahagian pertama untuk geometri koordinat ni. Tak susah kan? Jadi kalau kamu ada masa tambahan, boleh maknanya kamu free. Cikgu tahu kamu sibuk sekarang ni sebab nak exam kan. Kamu boleh cubalah soalan dalam latihan intensif ni lah. Kamu tengok soalan mana yang ayat-ayat tu mungkin kamu kena try sikit. Kalau ada masa kamu try soalan macam ni. Tak payah buat semua pun tak apa. Buat yang mana-mana yang kamu rasa perlu. Jadi yang ni cikgu letak sebagai latihan tambahan, tak wajib buat. Okey tak tajuk ni? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Senang kan? Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu rasa takat tu saja kelas kita hari ni. Kita belajar satu ni je. Nanti kelas kita hari Sabtu ni cikgu masih boleh buat lagi tak?